Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pelajar. Okey, jadi untuk hari ini kita masuk topik yang baru iaitu jadual berkala. Okey, dalam bab 6 kita masuk jadual berkala. So dalam topik ni kita nak belajar 3 benda. Pengkelasan unsur, campuran dan sebatian. So kita kena tahulah apa itu unsur, apa itu campuran, apa itu sebatian. Okey nah. Okey, kita masuk unsur dulu. Okey, unsur dulu. So, semua jirim terdiri daripada zarah-zarah seni dan diskret. Yang ni kita dah belajar daripada bab 5 lah. Jirim adalah benda, satu bahan yang ada jisim dan memenuhi ruang. Yang tu kita belajar bab itulah. Kemudian dia ada zarah-zarah yang seni macam pepejal, cecair dan gas, itu adalah jirim dan dia ada zarah-zarah seni, kan, dia punya susunan zarah-zarah tu kita dah belajar. Kemudian ini kita tambah ilmu sikit di mana zarah tadi dia ada 3 keadaan, 3 jenis, iaitu atom, molekul dan juga ion. So kita nak tengoklah. Tapi dalam ni kita nak belajar atom dan juga molekul. Okey. So atom ialah zarah yang paling kecil. Atom ialah zarah yang paling kecil bagi suatu unsur yang tidak boleh dibelah bahagi. Maksud dia atom ni zarah yang paling kecil. Nak pecah dia dah tak boleh dah sebab dia yang paling kecil. Dan dalam atom ini dia ada 3 subatom. Maksud dia pecah lagi 3 yang kecil. Dia ada proton, dia ada neutron, dia ada elektron. Okey, tengok pada gambar rajah. Cikgu yakinlah kamu pernah lah tengok gambar rajah ni kan. Biasanya kita tengok dalam cerita kartun Jimmy Neutron kan. Jadi Jimmy Neutron tu dia punya simbol dia ialah atom. So mana satu proton, mana satu neutron dan mana satu elektron. So proton dan neutron berada di tengah. Okey. Proton tu dia tengok dia warnakan dengan warna biru, neutron warna merah. Mana elektron? Elektron berada di luar. Dan dia bergerak mengelilingi proton dan juga neutron. Okey, jadi dalam atom itu zarah subatom yang boleh bergerak hanyalah elektron. Elektron saja yang bergerak. Proton dengan neutron duduk di tengah tu dia stay, dia tidak bergerak. Okey. Kemudian proton dan juga neutron hak duduk di tengah ni dikenali sebagai nukleus. Kita dah belajar lah daripada bab 2 mengenai sel. Sel pun tengah dia, pusat kawalan dia ialah nukleus. Begitu juga dengan atom. So atom dia ada pusat kawalan dia iaitu nukleus yang dibentuk oleh proton dan juga neutron. Manakala elektron dia bergerak mengelilingi nukleus dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi salah satu gambar rajah dia kita boleh tengok di sini. Cikgu zoom kan. Okey, jadi proton dan juga neutron berada di tengah dan dia kenali sebagai nukleus. Dikenali sebagai nukleus. Manakala elektron bergerak di sekeliling tu, mengelilingi nukleus tadi iaitu proton dan juga neutron. Okey. Okey. Kita sambung. So atom ni kita ada 3 tadi, proton, neutron dan juga elektron. So proton dia bercas dengan positif. Ni makluman lah. Proton bercas dengan positif. Manakala neutron dia tidak ada cas. Positif pun bukan, negatif pun bukan. Dia tidak ada cas. Nukleus maksud dia proton dan campur neutron bercas positif lah. Sebab proton bercas positif, neutron tak ada cas. So bila kita gabung, maka kita tahu nukleus hanya bercas positif.
Manakala elektron bercas dengan negatif. So gambar rajah ni kalau kita zoomkan. Okey, jadi proton positif, positif. So semua sekali ni bercas dengan positif. Sebab neutron yang warna biru tu dia tidak ada cas. Yang warna merah iaitu proton, dia ada cas positif. Manakala elektron bercas dengan negatif dan dia bergerak mengelilingi nukleus tadi iaitu proton dan juga neutron. Okey. Kemudian kalau kita tengok tadi, okey. Tengok gambar rajah yang di bawah ni lah. Nah, yang bawah ni. Okey. Proton ada 6, neutron ada 6. Jadi positif dia ada 6. Kan? Cas positif ada 6 lah sebab proton ada 6. Neutron tak ada cas. Okay. Kita tengok pula ini elektron ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So negatif pun iaitu elektron pun ada 6. So karbon atom ni bersifat dengan neutral lah. Neutral. Kenapa neutral? Sebab 6 positif dan 6 negatif. So kosong lah. Tidak ada cas. Sebab tu dia dipanggil neutral. Kalau lebih, maka dia bercas lah. Contoh kalau lebih, kalau proton ni ada 7. Contoh proton ada 7. So positif 7. Karbon ada negatif 6. So negatif 7 dengan negatif 6, positif 1. Lebih pada positif 1. So karbon dia dah ada positif. Kalau macam tu lah. Tapi kalau macam ni, neutral. Sebab positif pun ada 6, negatif pun ada 6. Okay. So tengok pula atom ni. Okay. So dalam jadual ni dipanggil zarah subatom ada proton, ada neutron. Dan proton dan neutron ni berada dalam nukleus di tengah-tengah lah. Kemudian kita ada elektron berada di luar nukleus. Simbol bagi proton adalah P. Charge dia positif 1. Jisim dia 1. 1 ni bukan 1 gram apa semua tak. Tapi jisim relatif. Maksud dia sebab dia terlalu kecil, kita bagi dia anggap sebagai 1 lah. Okay. Neutron, kita ambil huruf depan saja. N, maka simbol dia pun N. Cas elektrik kosong. Sebab neutron tidak ada cas. Jisim relatif 1. Elektron, huruf depannya E, maka simbol dia E kecil. E kecil. Kemudian cas elektrik negatif 1. Negatif. Sebab elektron. Dan jisim relatif 1/1840. Maksudnya 1 tadi, proton yang kita bahagi pula dengan 1840. Bermaksud elektron lebih kecil, sangat kecil berbanding dengan proton dan neutron. Sebab itulah dia boleh bergerak dengan laju. Okay. So, jisim atom, jisim keseluruhan ialah kita campurlah jisim proton tadi, campur dengan jisim neutron, campur dengan jisim elektron. Dan daripada jadual tadi kita dapat tahu jisim elektron adalah sangat kecil berbanding dengan proton dan juga neutron. Okey. Boleh jadi kita ulang balik. Atom ialah zarah yang paling kecil. Okay, paling kecil. Dan nak membentuk atom, kita ada 3 subatom, iaitu proton, neutron dan juga elektron. Okay. Proton bercas dengan positif, neutron tidak ada cas, elektron bercas dengan negatif. Dan proton dan juga neutron ini berada di tengah-tengah atom yang dikenali sebagai
Nukleus. Okay, nukleus. Jadi elektron pula dia bergerak mengelilingi nukleus tadi. Okay, so sampai situ dulu pembelajaran kita hari ini. So kita belajar mengenai atom. Itu saja dulu. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.